Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi pengerusi majlis, Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, para muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat yang sangat besar yang tidak terhingga, iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita juga merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana pada malam ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulnya dan juga oleh para malaikatnya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita mengimarahkan majlis ilmu. Dan majlis ini disebut sebagai Raudatul Jannah ataupun disebut sebagai kebun-kebun syurga, yang mana kita beruntung kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk sama-sama kita berada dalam majlis yang sangat mulia, yang mudah-mudahan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang menyebabkan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya nanti di hari akhirat insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang mana jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana belum lagi dikebumikan, lalu Abu Bakar As-Siddiq dia manggil para sahabat berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Semua sahabat hadir, sahabat-sahabat yang besar, Umar, Osman, turut hadir. Yang tidak hadir pada masa itu ialah Sayyidina Ali yang diamanahkan untuk menjaga jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar," dia kata, "kenapa kamu himpunkan kami di sini
dalam keadaan jenazah Rasulullah itu masih belum dikebumikan. Lalu Abu Bakar menyatakan, inna Muhammad qad mata fala budda li hadza dini mimman yaquma bihi. Abu Bakar dia kata, sesungguhnya Muhammad itu telah pun wafat, maka agama ini memerlukan orang yang menguruskannya. Daripada perkataan Sayyidina Abu Bakar itulah para ulama telah mendefinisikan makna khalifah itu dengan khilafatun anin nubuwah fi hirasatid dini wa siyasatid dunyabih, iaitu menggalang ganti kenabian di dalam urusan agama dan memastikan dunia ni ditadbir oleh agama Allah Subhanahu wa taala dan memerintah dunia dengannya. Maka khalifah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ni tuan-tuan, dia nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Sebelum daripada tu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama Iblis di dalam syurga. Yang mana Iblis ni dulu jawatan dia besar. Dia duduk dalam syurga tu jadi penghulu pada syurga. Bukan kecil-kecil jawatan, tok 4 dalam syurga, ketua kampung dalam syurga. Itu Iblis, tuan-tuan. Iblis yang jahat. Iblis yang Allah Subhanahu wa taala hukumkan sebagai kafir. Yang sebelum daripada itu Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Ini dia jadi penghulu dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, Nabi Adam alaihi salam, sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang mana ini menimbulkan kedengkian, kemarahan kepada iblis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala suruh semua makhluk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Maka semua makhluk-makhluk sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Malaikat pada awalnya dia pertikai kepada Allah, kenapa kamu nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah daripada kalangan makhluk yang melakukan kerosakan. Lalu Allah disebut, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ni lebih tahu pada perkara apa yang kamu tak tahu. Tapi malaikat ni tuan-tuan makhluk yang patuh. Kerana bila Allah Subhanahu wa taala sebut gitu, dia ikut . Dia sedarlah diri dia itu makhluk Allah Ta'ala buat. Allah maha mengetahui. Walaupun kadang-kadang kita tengok apa yang berlaku depan mata kita ni tuan-tuan, dia tak logik tak? Tak logik. Sebab tu agama Islam ni satu agama yang berkonsep at-ta'abbudi, pengabdian. Dia berkonsep pengabdian diri. Pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua kehidupan kita ni mesti didirikan di atas dasar iman. Iman ni tuan-tuan, dia melampaui logik akal. Contoh kita beritahu sifat Allah, kita ngaji dalam Al-Asma'ul Husna. Sifat Allah ni tuan-tuan, di antaranya Al-Awwalu wal-Akhiru. Allah dialah yang paling awal, tidak ada permulaan bagi Allah. Wal-Akhiru, dialah yang terakhir, dan tidak ada kesudahan bagi Allah. Hak kita tengok depan mata kita selama ni, tak ada benda gitu. Hak kita tahu kalau kereta kita baru, kereta tu mula daripada tak ada. Rumah kita bermula daripada tak ada. Daripada tak ada, lepas tu ada. Allah ni tuan-tuan Al-Awwalu, tak ada permulaan bagi dia. Bila Allah Ta'ala tu start ada, tak boleh tanya gitu. Sebab Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan.
wal akhiru, dan dia tidak ada kesudahan. Kita gak makin lama makin tua, makin lama makin tua, lama-lama mapu hak. Lama-lama mati. Kau lama, kau tua, kau lama, kau tua, rumah kita kau lama, kau buruk. Kereta kita kau lama, kau buruk. Jadi antik, sudah-sudah mati. Allah Ta'ala tak gitu. Jadi tuan-tuan, nak percaya benda ni tuan-tuan, kalau kita duk pakai akal semata-mata, tak didirikan di atas dasar iman, lama-lama manusia itu dia tak akan percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mesti didirikan di atas dasar iman, tuan-tuan. Maka malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan dia sebagai makhluk yang taat dan patuh kepada Allah. Bila Allah Ta'ala sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka malaikat pun tunduk dan patuh. Lalu dia pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini at-ta'abbudi. Tak pernah ada orang India dia tanya, bila orang India sembah patung, kita kata tak betul, kita kata salah, sesat. Tapi dia kata orang Islam tu pergi sembah Kaabah tu, menghadap ke arah Kaabah tu, tak sesat ke? Kita jawab bahawa kita tak sembah Kaabah. Kita tak sembah pun Kaabah, tuan-tuan. Tetapi yang kita sembah tu adalah perintah Allah. Ketika mana kalau kita ambil sikit peristiwa Kaabah tu, selepas daripada Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, 2 tahun yang pertama tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah yang dinyatakan dalam satu riwayat ke arah yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sebelum daripada itu mereka solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu orang-orang Yahudi persendakan Nabi sebab dia anggap bahawa Baitul Maqdis itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa dan dianggap itu adalah sebagai kiblat. Maka dia bersenda, Muhammad ni bila mereka ni sembah, bila dia kata apa yang kita anuti tak betul, tetapi mereka tu sembahyang menghadap ke arah kita, menghadap ke arah kiblat kita, sama kiblat. Tuan-tuan pergi Mekah jumpa masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Kalau kita pergi masjid tu dia ada 2 mihrab. Peristiwa berlaku dengan riwayat menyatakan ketika Nabi solat zuhur di masjid kiblatain itu, maka tiba turun wahyu supaya Nabi menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Baitullahil Haram. Lalu bermula daripada saat tu semua solat Nabi dan umat Islam menghadap ke arah Baitullahil Haram, di Masjidil Haram. Lalu orang-orang Yahudi dia persenda pula lagi. Dia kata puak-puak Muhammad ni, puak-puak Islam ni main-main je dalam ibadat. Kejap ngadak tang kenu, kejap ngadak tang keni. Tak. Turun wahyu ayat yang saya bacakan tadi, panjanglah pula waktu salat maghrib. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Panjanglah nak cerita bab sitrahnya macam-macam benda. Cuma nak sebut situnya, bila orang kafir persenda Nabi, maka turun wahyu, Allah Ta'ala sebut gini, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, bagi Allah itulah timur dan barat. Makna nak ceritanya bukan Nabi tu dia ngadap Kaabah disebabkan kerana saja-saja nak tukar kiblat sebab kena nganjing dak Yahudi. Tak. Tetapi menghadap ke Kaabah itu kerana itu adalah perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi pun menghadap ke arah Kaabah, ke arah Kaabah. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ini konsep at-ta'abbudi, pengabdian. Kalau kita tanya ustaz sekalipun, kita tanya ustaz, berapa sembahyang ngadap kiblat?
Kita tanyalah. Kalau kita tanya orang hak biasa-biasa, awal lagi tak boleh jawab dah. Dawa aku, dia kata gitu. Tanyalah orang alim sikit. Mesti dia kata sebab Nabi semayam menghadap ke arah kiblat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tanya sikit lagi, dia dah apa menghadap kiblat? Tak ada lain tak boleh kah? Dia tanya sikit lagi. Mesti akhir sekali keluarlah perkataan yang berkonsep kepada at-ta'abbudi, ta'abbud, pengabdian. Mesti dia kata dah Allah Ta'ala suruh situ. Itu at-ta'abbudi, pengabdian. Faham? Ikutlah. Sebab Allah Ta'ala, dan Allah pun dah jelas, kullillahil masyriq wal maghrib. Beritahu kepada mereka Muhammad, timur dan barat tu hak milik Allah. Ikut pandailah Allah Ta'ala nak suruh ngadap mana-mana. Ikutlah, moga kita ni makhluk. Ya Allah tu ya'lamu ala kulli syai'. Dia mengetahui akan segala sesuatu. Maka tak mungkin apa yang ada pada akal kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki, akan dapat menyamai ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikutlah. Orang bodoh kena ikutlah hak cerdik. Maksud dia gitulah. Faham? Jadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tak semayang pun ngadap Kaabah. Dalil dia mudah je. Dalil dia mudah. Katakanlah kita naik kapal terbang. Kita nak semayang, tuan-tuan. Bila kita naik kapal terbang, maknanya kita duduk atas langit, tinggi tak? Kaabah duduk bawah. Baik kita semayang ngadap depan ke, kita semayang nerak. Anda sebut. Kalau kita ngadap Kaabah, mesti kita nerak. Faham tak? Sebab Kaabah duduk bawah. Saya rajin pergi Mekah, baru balik. Seminggu baru balik. Jadi sekarang ni Mekah tu hampir separuh. Bukan kata separuh, lebih daripada separuh. Masjidil Haram tu tak boleh digunakan sekarang ni. Dia sedang renovation. Jadi saya banyak semayam bawah basement bawah tu. Bawah tanah. Kaabah duduk atas. Baik, saya bila saya pergi bawah tu, Kaabah duduk atas. Saya semayang terletang ke, saya semayang ke depan. Kalau lah Kaabah tu duduk di atas, mana kalau kita ni sembah Kaabah, mesti kita kena semayang terlentang tau. Sebab Kaabah duduk atas. Tak, kita tak semayang gitu juga. Gitu juga kalau kita semayang, kita semayang dalam perahu. Allahu Akbar. Perahu tu pergi kulu, pergi hilir, pergi kulu. Kaabah tahu mana hala dah. Kiblat tahu mana hala dah. Mana nak cerita kullillahil masyriq wal maghrib. Ini ketaatan, faham? Kepatuhan kita kepada Allah Rabb yang yaqdiru ala kulli syai', yang berkuasa di atas segala sesuatu. Pada tu tuan-tuan, iblis ni tuan-tuan, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Kisah tuan-tuan, kerana dia gunakan akal dia tu. Dia duk rasa tak menasabah dengan logik. Allah Ta'ala suruh sembah Nabi Adam ni. Bila Allah Ta'ala tanya, pasal apa yang memberati kamu untuk sujud kepada Adam? Lalu iblis kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku ni daripada api, menciptakan Adam daripada tanah. Tak sabarlah aku ni hak daripada api ni. Api ni kuat, panas, membakar, kuasa, gagah, cantik, comel, bercahaya, bersinar. Tiba-tiba nak suruh hak jadi daripada api, nak kena sujud pula kepada hak jadi daripada tanah. Tanah, min tin, tanah. Tanah ni pak kotor, pak pijak, najis belaka, duduk situ belaka, tanah. Nampak tak? Ini at-ta'abbudi. Jadi manusia ni tuan-tuan, kalau kita tengok sampai leni bermanusia ni kadang dilawan Tuhan, kih api, kih air, kih tanah. Tak? Nanti tengok gitu lah. Takut tak ada elektrik. Takut tak ada air, takut tak ada api, gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini tuan-tuan, dia pakai akal. Dia pakai akal. Sebab itu sebagaimana lafaz yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, inna Muhammad qad mata fala budda li hadza dini mimman yaquma bihi.
Maknanya setelah daripada Nabi Muhammad itu wafat, Rasulullah dah wafat. Rasulullah ni tuan-tuan adalah seorang Rasul yang Allah Ta'ala pilih. Bukan manusia pilih, Allah pilih tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita, petunjuk. Lepas Allah Ta'ala pun utus Nabi nak ajar kepada kita, inna haza siratim mustaqim, Muhammad, mukabarlah pada umatku, sungguhnya inilah jalan aku yang paling betul, paling lurus. Mana kita ni nak jalan keselamatan, kemuliaan di atas muka bumi, dan selamat pula di hari akhirat. Nak tak nak kita kena ikut Nabi. Nak tak nak kena ikut, itulah Nabi. Nabi tuan-tuan Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih, bukan manusia pilih. Bukan jawatan Rasul ni tuan-tuan, jawatan yang dipilih melalui pilihan raya macam ni. Nak pilih mimpin tak? Ngundi, time ngundi. PRU 14, 15, 16 nya 3 tahun setengah sekali. Dia 3 tahun setengah tu tarikh boleh berpilihan raya. Dia 3 tahun boleh berpilihan raya. Expired dia 5 tahun. Tu cerita sikit peraturan. Jadi Nabi ni dia tidak gitu. Waktu kita ngaji daripada kecil, sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tu sifat Nabi. Menafikan salah satu antara sifat-sifat Nabi ni jadi kafir, tak boleh. Ini Nabi. Kita ngaji, ada orang dia suka berjanji. Tak, ada suka berjanji marhaban. Saya tak pandai benda gitu, tak pandai. Baca boleh lah, baca. Tapi nak berlagu cawan pakat tak pandai terus lah, jeng. Kita suara rock kapok. Tak apa nak jadi baca benda gitu. Biar baca. Baca. Baca selalu juga saya baca. Antara makna-makna puji Nabi-Nabi, bukan Nabi ni je. Nabi-Nabi yang terdahulu pun ada dalam berjanji dan marhaban. Puji Nabi. Puji. Nabi umpama cahaya bulan begitu gini dan sebagainya. Dia sebenarnya dalam kaedah ilmu tauhid sekalipun memang begitu. Wajib kita percaya bahawa semua nabi-nabi ni rupa dia tuan-tuan comel belaka. Semua berdasar pada keterangan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi ni rupa comel. Itu nabi lah. Nabi. Muka wakil rakyat lah ni tengok ada muka cakap dukang pun ada. Huduh tak patut. Tapi pilih juga. Sebab hak pilih tu manusia. Faham tak? Pilih manusia. Kadang mimpin ni bapak jahat macam setan. Dengan iblis pun sujud ke dia. Nak cerita jahat separuh tu. Dengan skandal rasuah betinanya begitu begini. Tak orang pilih juga. Sebab hak pilih tu manusia. Tetapi Nabi ni hak pilih tu Allah. Faham tak? Allah Ta'ala sendiri pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diangkat menjadi rasul. Tak ada pilihan raya zaman Mekah itu, memang tak ada. Usah nak carilah. Tak ada. Nabi Allah Ta'ala pilih yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan sebagai seorang rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ini Allah Ta'ala sebut Nabi tu qudwatun hasanah. Orang yang jenis percaya ke Tuhan, orang yang jenis dia mati nak masuk syurga, liman kana yarjullah, orang yang mati dia berharap dapat bertemu dengan Tuhan. Dia orang ahli neraka tak boleh bertemu dengan Tuhan. Ahli syurga je Allah Ta'ala bagi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahli syurga je hak boleh bertemu dengan Allah. Masuk je syurga, maka mereka akan menerima salaman. Allah akan beri salam kepada dia. Ini ahli syurga semata-mata. Ahli neraka sebab bila-bila tak boleh nak temu dengan Allah. Allah ni Rabb yang maha cantik. Melihat Allah ni nikmat yang paling besar, mengatasi daripada nikmat-nikmat hak lain di dalam syurga. Tengok Allah, jumpa Allah tu nikmat paling besar.
Bukannya tengok tu kan, bukannya kita kata ya ustaz, penglihatan ni tuan-tuan satu nikmat. Batu ada orang sanggup pergi ke Turki, pitih banyak dah. Berapa? Kita tanya dah, berapa mau pergi Turki? Tengok air ke? Malaysia ada air. Tak? Tengok benda. Nak tengok pokok ke? Malaysia ada pokok. Tak, dia kata Allah comelnya lah ustaz. Saya pergi Turki. Memang comel. Orang suka pergi Kashmir. Kashmir ni kita tengok cerita Hindustan tu, Kashmir lah tu banyakkannya. Disebut sebagai syurga dunia. Kashmir. Pergi zaman muda-muda dulu. Saya kuat jalan. Kopo-kopo pitih pergi jalan saya. Daripada dulu sampailah leni. Jadi kerayak ni je lah. Tak ada nak melancong padang Sungai Isak, Sungai Soi. Daripada Sungai Isak sampai ke Sungai Soi. Leni. Itulah tempat pelancongan. Pak lain tak lagi dah. Dulu pergi sama. Orang pergi tanya, berapa mau pergi Kashmir? Jauh Kashmir ni. Kita sampai di Delhi tu belah-belah puluh jam pula nak sampai. Pergi naik kata gede naik. Kereta dia pula. Baik tuan-tuan. Tu orang kata apa, Uzbekistan comel. Tu saya tak pergi lagi. Comel sangat. Tengok gambar memang comel. Dah berapa hak pergi tu, kisah dia comel je. Tu nak cerita nikmat. Bila tengok benda comel tu nikmat mata. Dia Allah Rabb yang maha cantik tuan-tuan. Tak ada dah comel dia lain. Kalau orang puan lalu hak lelaki apa jatuh dalam lokang, patah tiang elektrik. Langgar tiang elektrik. Orang puan comel lalu tuan-tuan. Ini nikmat kepada mata Allah Ta'ala bagi. Dapat melihat wajahillah, wajah Allah. Maka Allah Ta'ala kata, orang hak duk harap nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat, orang yang harap nak tengok wajah Allah, orang yang harap supaya dia dapat kebaikan di hari akhirat, dapat masuk syurga, itulah orang yang menjadikan Nabi sebagai contoh. Apa tak? Ini nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Rasulullah itu wafat, kata Abu Bakar, maka mestilah ada orang yang menggantikannya di dalam urusan menjaga agama, meneruskan kesinambungan, menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, wasiyasatid dunyabih, dan memerintah dunia dengannya. Ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan tanggungjawab orang yang bergelar khalifah ataupun pemimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, saya nak sampai isyak je tuan-tuan. Sekejap dah lagi isyak. Kita sambunglah. Hari-hari saya peri, saya tak boleh nak mari sokma. Ada 52 masjid, surau dan masjid dalam Dun Tanjung Lumpur ni yang mesti saya round. Round. Alunlah kalau tak round, marah pula, tak apa muka. Bila kita mari, dia tengok muka kita pun dia becih. Pui ustaz mari. Ada hak pesan gitu. Ada juga orang tanya, ustaz tak nampak muka. Tak nampak muka. Dia kata tak nampak muka guana gitu. Tak nampak muka guana. Dia kata, dah tak aja nampak. Kata cik pergi sejid tak? Tak aja kita memang tak pergi sejid. Dah tak pergi sejid nak nampak guana muka ustaz. Akanlah kita nak pergi rumah dia sokmo. Tak ada sebab-sebab. Lain dia sakit, lainlah dia tu, barulah kita pergi. Tak? Dan muka kita nak masuk TV, memang tak muat TV. Nak masuk zat khabar nipis sangat, tak muat juga. Jadi, tuan-tuan, kerana nak ceritanya kita ni perlu. Ini saya sebut sikit. Tadi memanglah barangkali kok sebulan lagi kot saya boleh hadir kot, mungkin sebulan lebih lagi ke untuk kita sambung. Cuma
yang saya bacakan tadi nak beritahu bahawa tanggungjawab kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah untuk kita menggalang ganti kenabian di dalam urusan agama. Semua kita bertanggungjawab. Semua kita mesti bekerja nak pastikan wasiasatid dunya bih. Dunia ini ditakbir oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Ni ada sikit orang kata, "Ustaz, saya cerita sikit bab Don tanya lupa." Saya ginilah tuan-tuan, nak cerita banyak pun tak boleh juga. Sebabnya masanya bukan dan. Kita ni tuan-tuan sebut secara ikhlas bagai wakil rakyat. Abang Jah tu dia dulu lagi daripada saya jadi wakil rakyat di sini. Kita semua faham. Kita memang tak dapat sebarang peruntukan satu sen haram pun daripada pihak kerajaan. Kita bergerak sendiri. Bagi Don Tanjung Lumpur, kita bagi sumbangan pada masyarakat kita yang rutinnya lebih kurang dalam 800 lebih keluarga sebulan, tuan-tuan. Melibatkan kos RM50,000, RM60,000. Yang tu kita usahalah ke mana pun, wakil rakyat usahalah cari lagu mana sekalipun. Tapi bukan nak sebut benda tu, tuan-tuan. Sekarang kita buat program dah lebih setahun lebih. Bila kita nak bagi sumbangan, saya wajibkan hadir kuliah dulu sejam, baru kita bagi sumbangan. Ada juga hak tanya, "Ustaz, kalau tak buat kuliah tak apa ke? Tak boleh ke? Bagi terus je." Saya rakyat gini je lah. Peringkat awal dulu memang saya pergi rumah ke rumah. Lama-lama tak sudah, saya ni wakil rakyat. Soal bagi makan ni tuan-tuan, insya-Allah Allah Taala murahkan rezeki. Kalau ada rezeki tu. Tapi soal mendidik itu satu tanggungjawab yang paling besar. Nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, nak jawab depan Allah. Maka saya pun buat program kuliah dulu. Ada hak tanya kalau tak ada kuliah, tak apa, tak boleh ke? Tak boleh, saya kata. Sebab rakyat Tanjung Lumpur ni, tuan-tuan, saya sebut yang ngundi saya ni bukan ayam, orang. Hak ngundi ni bukan ayam. Kalau ayam kata senang je. Saya tabur-tabur beras, mari-mari makan, lepas tu dia balik ah. Boleh je saya nak buat, tuan-tuan, macam ayam, boleh. Dia panggil, "Mari pejabat ambil beras." Mari lah, jujuk-jujuk ambil beras. Lepas tu balik border. Tu ayam bapak, tuan-tuan. Itu bukan manusia. Saya panggil kuliah hari semalam di Tanah Putih. Mesti dengar kuliah dulu. Yang kita melihat akhirnya berlaku perubahan. Memanglah mula-mula tak. Demo tu mari pakai seluar terek saja, tuan-tuan. Pakai seluar terek, pakai t-shirt bodoh gitu ya, apa. Coli tak pakai. Cakap kerana Allah, tuan-tuan. Rasa mula-mula. Dia duduk depan kita tu, selambak, tuan-tuan. Kita kejap tengok, kejap tunduk, kejap tengok. Tunduk malu. Tengok gok sesekali. Moga peri. Moga peri dah duduk depan. Nak kata kau mana? Takkan dah tengok? Tengok juga. Sambil tu beri kesempatan, nasihat dan sebagainya. Lepas 5-6 bulan tu kita wajibkan hadir dulu kuliah selama sejam. Kita didik dengan sembahyang. Alhamdulillah semua mari nutup aurat belaka dah. Untuk muslimat kalau ada tudung labuh-labuh, berasa tak mau pakai dah, mari pergi hantar jabat aduh. Tudung kecil-kecil tambah. Saya nak tudung labuh ya. Saya bukan nak ajar rakyat saya pakai tudung kecil. Nak ajar dia pakai tudung labuh. Dah banyak dah. Beratus-ratus helai dah kita bagi pada masyarakat kita. Tudung labuh, beli glove, beli apa, sarung, stokin dan sebagainya. Nak didik dia. Ni tanggungjawab wasiasatid dunya bih. Tanggungjawab kita nak didik masyarakat ni kepada agama, tuan-tuan. Didik yang tu yang paling penting. Dunia ni, tuan-tuan, dunia kita semua faham.
dunia ni disebut oleh para ulama sebagai darul fana, negeri yang akan hancur dan binasa. Pasti hancur sampai satu masa. Jangan duk pertahanlah, datang hari kiamat. Allah Ta'ala sebut laisa liwaqa'atiha kadzibah. Himpunlah segala kekuatan yang manusia miliki, himpunlah segala kekayaan yang manusia miliki, nak sekat takdir daripada Allah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tak mungkin, tak mungkin ada makhluk yang boleh mendustakannya. Nak dusta kedatangan hari kiamat, nak dusta kematian, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Pada masa itu tuan-tuan, apa yang perlu kepada kita ialah ketakwaan kepada Allah. Itulah sebaik-baik bekal modal hak kita nak bawa harta. Sebab tu satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa jenazah dikubur dengan sahabat-sahabat. Nabi pun beritahu bahawa ada 3 benda yang akan ikut jenazah ni sampai ke kubur. Tapi kata Nabi, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Lalu kata Nabi, 3 perkara tu iaitu apa dia? Ahluhu amaluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, lepas tu amal. Yang ni dia ikut sampai kubur. Lalu kata Nabi, yarji'u usnani wa yabqa wahid. 2 daripadanya akan tinggal atas muka bumi, balik ke rumah. Yarji' balik ke rumah, balik ke rumah masing-masing. Wa yabqa wahid, 1 akan ikut mayat ke dalam kubur. Kata Nabi, yarji'u ahluhu wa maluhu. Ia akan balik ke rumah masing-masing, tak ikut dalam kubur. Ahluhu, keluarga, suami, isteri yang kita sayang. Tak, sayang isteri, sayang suami. Masa belum kahwin dulu, nak kahwin, buat dating lah, berjanji, bersaksi bulan, bintang, matahari. Kalau abang jadi burung, adik jadi lestiknya. Macam-macam dah berjanji. Banyak di kereta api, saya jadi rey dia. Gitulah. Janji kan main lagi, sehidup semati. Sayang tak? Pak, mati suami. Mati suami, kakak nak kambuh apa tanya, mana maksud dia? Main baring kali nak kambuh kali ke dengan poksu. Putih apa kaki, lari sambuh. Tak ada. Anak hak kita sayang, kita tak nak baring kali lah kubur dengan dia. Tak nak ke nak? Tak nak lah kau. Sayang macam gila. Macam nak gila. Sayang. Balik ahluhu, kata Nabi, balik keluarga ni. Kau sayang macam mana sekalipun, dia takkan ikut alam kubur. Maluhu, harta. Siapa dia ada tanah harta? Gigi mah orang cokeh lagi. Gigi mah. Kalau boleh cokeh lah. Jangan pula mandi mayat tu. Nampak tak boleh nak cokeh, kerasan dah keng dia. Tak payahlah, penyakit mayat. Jangan ambil jet kereta pula. Tarik sengkoh. Tak boleh gitu kat cincin. Ambil minyak, cuba cabut. Kalau tak boleh juga, janganlah ada ambil gaji besi macam-macam pula. Tolol tu namanya, bukan cerdik. Tak payahlah, diharuskanlah. Tapi kalau saja-saja nak ubah cincin dia, hukum dia haram. Saja-saja nak ubah geran tanah dia, hukum dia haram. Saja-saja nak ubah apa surat lawyer pemilikan harta dia, haram. Hukum dia tak boleh. Tak boleh. Bapa? Sebab tak guna dah. Kalau tanam pun bodoh je, tak ada benda guna. Cina-Cina dulu-dulu mati dia tanam. Habis Cina mati, dia smart, soleh. Saya banyak kali dah tengok. Banyak kali dah masa kecil-kecil tu duduk kampung Cina. Kampung Cina mati tengok soleh, comel. Gitulah. Melayu tak. Islam tak. Baik. Tanam dulu. Tapi orang gali, orang jahat orang gali lah.
Adil ni dia pun tipu Tuhan dia gitu je. Tipu gitu ya. Duit palsu kok dia bakar. Kata Mercedes pun buat replika tu dia bakar. Kat Tamatah tu, lalu buah hak dalam rumah saya kat Tamatah tu, lalu ada tokong buah dia. Buah plastik dah buah. Dah barang GST belaka mahal belaka ni. Barang mahal. Dia nyanyi tipu bodoh gitu Tuhan. Buah plastik. Ni baru dah habis. Bila-bila apa buruk. Ana nak cerita tuan, maluhu tak ada. Tak ada orang tanam harta. Ada tanam kalingan harta. Tahu lah kau orang Bandar Putera pitih banyak berdoa tanam. Tak. Lalu kata Nabi, wa yabqa amaluhu. Hak kekal tu amal. Amal baik dan amal jahat. Amal baik ikut dalam kubur, amal jahat pun ikut dalam kubur, ikut belaka. Dua-dua tu ikut belaka, tuan-tuan. Ikut sekali. Hak baik nak dikira sebagai pahala, hak jahat kira sebagai dosa. Hak itulah diperhitungkan di hari akhirat nanti. Jadi sebab itu kita ambil kesempatan daripada kehidupan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Pertama, selesai tanggungjawab kita sebagai khalifah. Nak sebut hak tu dulu. Nanti kalau mari kali lagi sebulan lagi ke, saya sambung hak tu. Khilafatun anin nubuwah fi hirasati dini wa siyasati dunia. Itu tanggungjawab semua orang. Kita seesok akan disoal oleh Allah. Sebab tu di antara perkara yang akan menjadi persoalan ialah syahadah, persaksian. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, wala taktumus syahadah fa innahu asimun qalbuh. Janganlah sekali-kali kamu menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya berdosalah hatinya. Siapa sembunyi persaksian? Bila dia tengok benda baik, maka dia tidak memberikan persaksian kepada benda itu dengan kebaikan. Bila dia tengok benda itu jahat, dia tak beri persaksian bahawa benda itu jahat. Ni baik ke jahat? Maka kalau benda itu jahat, dia kata jahat. Benda ni baik ke? Kalau benda ni baik, dia kata baik. Hak mana betul? Hak ni betul ke? Hak ni betul. Dia menyembunyikan. Dia dah tahu dah kalau Islam, orang tanya, Islam tu baik tak? Baik. Ulama tu bagus tak? Bagus. Hukum Islam ni comel tak? Comel. Hukum Islam ni adil tak? Adil. Mulut cakap. Mulut cakap tu. Hukum Islam adil tak? Adil. Lalu bila tiba masa untuk dia memberikan persaksian, keyakinan dia kepada keadilan hukum Islam, lalu tiba-tiba dia tak pilih pun orang-orang yang nak melaksanakan hukum Islam. Dia pilih orang yang menentang hukum Islam. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut, wala taktumus syahadah. Jangan kamu menyembunyikan persaksian kamu. Benda baik kamu mesti bersaksi bahawa dia baik. Benda jahat kamu mesti bersaksi bahawa dia jahat. Fa innahu asimun qalbuh. Maka siapa yang menyembunyikan, berdosalah hatinya. Berdosa. Jangan nak jadi talan dua muka, munafik. Jangan buat gitu. Kita nak mati. Kalau malaikat esok kita boleh tipu kita, tak apa kak. Boleh main-main. Malaikat tanya, mau pakah benda? Shh, dia kata, undi rahsia. Mereka bawa, ini malaikat. Tompak boleh kamu tipu. Mereka azab yang kita baca dalam hadis Nabi. Allah Ta'ala tak menyediakan perasaan kasihan belah pada orang yang diazab walau sedetik pun tak ada, tuan-tuan. Takut itu di hari akhirat nanti. Lepas tu setiap persaksian kita akan disoal. Bila kita tengok benda baik, berilah persaksian bahawa benda itu baik. Tengok benda jahat, berilah persaksian bahawa perkara itu adalah merupakan kejahatan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu, insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala beri izin pada waktu yang akan datang, saya akan hadir lagi yang lemah
kekurangan tu semuanya adalah hak milik saya, sementara kekuasaan, kesempurnaan itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada bagaimana disebut tadi, ada soalan tak? Ada kok faham belaka. Baiklah, kalau dah tak ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi. Saya mengharapkan lagi pertemuan bukan saja di surau ini ataupun di atas muka bumi. Mudah-mudahan kita semua bertemu pula di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Kita mengharapkan sedemikian, insya-Allah. Maka di atas sebab itu, marilah sama-sama kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hanya dengan mengikut jejak langkah Rasulullah itu sahajalah menyebabkan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya yang penuh dengan kenikmatan di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.